Dalam ayat ini secara khususnya, Allah menerangkan suatu fenomena yang dibincangkan di beberapa tempat dalam kitabnya. Dia berkata, ketika manusia ditimpa bahaya, ketika keadaan sukar menimpa manusia, mungkin susah pasal duit, mungkin susah pasal kesihatan, mungkin susah pasal keluarga, mungkin pasal krisis kerohanian, ini boleh menjadi macam-macam hal dan situasi yang agak sukar untuk manusia. Jadi apa yang Allah firmankan? Da'ana li janbih aw qa'idan aw qa'iman. Kemudian dia mula berdoa kepada kami menyeru kepada Allah, Ya Allah, keluarkan aku dari masalah ini. Kau saja yang boleh mengeluarkan aku darinya. Aku telah mencuba setiap jalan. Tiada siapa yang boleh tolong kecuali Engkau. Sama ada orang ini sedang berdiri ke atau berbaring di sisi mereka ke atau sedang duduk ke, mereka terus menyeru Allah. Ya Allah, perbaikilah masalah ini untuk aku. Bantulah aku dengan masalah ini. Bantulah aku, bantulah aku, bantulah aku dalam masalah ini. Dengan sikapnya yang desperate untuk bertaubat kepada Allah. Dan bagi dia ni, falamma kashafna anhu durrah. Dan ketika kami membebaskan kesulitan darinya, marra ka'allam yad'una. Kemudian dia pergi beredar seperti dia tidak pernah menyeru apa-apa. Ila durrim massah. Dia berjalan-jalan seolah-olah dia tidak pernah menyeru kami untuk berikan dia perhatian. Untuk selamatkan dia dari bahaya yang sedang susahkan dia. Jadi pertamanya, bila anda susah, maka anda desperate bersungguh-sungguh menyeru Allah. Dan ketika masalah itu diselesaikan, semua orang kembali normal. Dan kita pula bertindak seperti kita tidak pernah minta tolong Allah. Tak pernah desperate minta tolong Allah. Tidak ada air mata dalam doa kita. Dulu ada. Tetapi apabila masalah itu hilang, seolah-olah hubungan dengan Allah pun sudah berakhir. Aku dah dapat apa yang aku perlukan. Aku boleh sambung untuk teruskan kehidupan aku sekarang. Tapi apakah hubungan ini dengan israf? Ini sangat menarik. Sekali pandang, tak nampak seperti itu ada kaitan dengan israf. Tapi cara Allah mengakhiri ayat ini sangat khusus. Kazalika zuyyina lil musrifina ma kanu ya'malun. Itulah bagaimana kami telah buatkan bagi mereka yang melakukan perkara secara berlebihan. Apa sahaja yang mereka lakukan telah dicantikkan untuk mereka. Allah berfirman, begitulah caranya Allah telah mencantikkan tingkah laku orang yang melakukan perkara secara berlebihan, ekses. Ayat itu membuka rahsia sangat mendalam mengenai kehidupan kita. Apabila anda menjalani kehidupan yang berlebih-lebihan sama ada dari segi keuangan, membelanjakan duit di tempat yang tidak seharusnya anda belanjakan, berlebihan berhibur, berlebihan bersosial, yang bermaksud anda selalu bergaul dengan seseorang, selalu keluar, selalu bersama rakan, anda selalu melepak dengan orang, anda tidak pernah mempunyai masa untuk beribadah atau ada masa untuk melakukan sesuatu perkara. Apa sahaja yang anda lakukan, anda berlebihan dalam hal itu. Apabila anda menjalani kehidupan seperti itu, maka anda akan menghadapi masalah. Maka akan ada masa-masa sukar yang akan menimpa anda. Saya akan memberi anda contoh lelaki. Itu satu contoh yang mudah diambil kerana saya lelaki. Sebagai lelaki, anda mempunyai banyak tanggungjawab. Mungkin anda mempunyai tanggungjawab terhadap ibu bapa, tanggungjawab terhadap adik-beradik, tanggungjawab terhadap pasangan. Dan anda mempunyai tanggungjawab terhadap anak-anak, mempunyai tanggungjawab agama, mempunyai tanggungjawab kerja, tanggungjawab keuangan, kawan yang perlu dihubungi. Anda mempunyai kesihatan fizikal yang kena selalu jaga. Ada banyak perkara yang perlu perhatian anda. Banyak benda yang nak dijaga sebenarnya dan sedang menarik anda dari semua arah. Tetapi jika seseorang memutuskan bahawa mereka akan menjaga kesihatan mereka saja dan lupakan semua yang lain, dan sekarang keseimbangan telah menjadi berat sebelah di satu sisi. Mereka mungkin akhirnya menjadi sihat dan kuat secara fizikal, tetapi semua benda lain jadi huru-hara dan akan membawa kepada lebih banyak masalah. Atau ada yang berkata, aku akan menjaga anak-anak aku je dan aku akan lupakan ibu bapa aku. Lupakan mereka. Besok lusa akan ada banyak masalah datang menimpa. Oleh itu, apabila kita mengambil satu perkara secara berlebihan dan melepas pandang perkara lain, selalu ada perkara lain yang memerlukan perhatian anda juga, yang perlu seimbang. Jadi setiap kali kita berlebihan, kita sebenarnya sedang merampas hak dari sesuatu yang lain, menafikan hak orang lain. Itulah sebenarnya yang berlaku. Hasilnya, masalah akan timbul. Dan kemudian kita memohon kepada Allah, memohon agar masalah kita dapat diatasi. Jadi sebenarnya salah satu cara untuk kita renungkan, ketika kita menghadapi masalah, apabila anda jatuh ke dalam situasi dan ada masa-masa yang buat anda tertekan, cuba tanya diri kita sendiri, mana aku letak kelebihan itu pada? Di mana aku telah menghabiskan suatu perkara secara berlebihan? Apa yang telah aku abaikan dan di manakah aku telah tuju dengan terlalu jauh? Adakah aku telah pergi terlalu jauh untuk mencarikan sesuatu dan sebab itulah aku berada dalam keadaan yang aku hadapi sekarang?
Adakah ini sebabnya aku berada di sini sekarang? Kerana aku kehilangan keseimbangan itu. Skala itu yang sepatutnya ada. Jadi ini sebenarnya adalah satu prinsip yang sangat penting untuk din kita.